Setiap perincian begitu sempurna dengan kamera belakang 48 megapiksel. Setiap potensi akan terserlah. Vivo V20 SE. Fokus pada dirimu. Kaum Bumiputera digesa tidak boleh berada di takuk lama, terutamanya dalam mengharungi ekonomi yang semakin mencabar susulan pandemik COVID-19. Ini kerana Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menjelaskan Bumiputera adalah kaum yang paling miskin dengan insiden kemiskinan mutlak tertinggi iaitu 7.2% berbanding China 1.4% dan India 4.8% pada tahun 2019. Kita mesti sedar bahawa mahu tidak mahu kaum Bumiputera mestilah bergerak seiring dengan perkembangan ekonomi dunia yang terkini. Masuklah untuk merangka dan juga untuk mewujudkan ekosistem Bumiputera yang lebih positif, berdaya saing dan kompetitif dalam arus teknologi yang kita tahu berkembang dengan begitu pesatnya sekarang ini. Sejak dasar ekonomi baru DEB diperkenalkan hampir 50 tahun lalu, kerajaan masih teguh dan komited dalam melaksanakan agenda Bumiputera. Dalam usaha memperkasakan modal insan Bumiputera, Majlis Amanah Rakyat MARA membelanjakan 28 bilion ringgit dari 1966 hingga 2019 bagi membiayai pembelajaran 171,000 pelajar Maktab Rendah Sains MARA MRSM, 624,000 pelajar pendidikan teknik dan latihan vokasional TVET, 182,000 pelajar profesional serta 61,000 pelajar di institusi pengajian tinggi luar negara. Dan untuk nak memastikan penyertaan Bumiputera dalam sektor ekonomi pula, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 1.1 trilion ringgit. 1.1 trilion ringgit dalam rancangan Malaysia ke-7, ke-8, ke-9 dan ke-10 bagi peluang perolehan untuk membantu usahawan Bumiputera. Beliau berucap menyempurnakan penutupan Kongres Ekonomi Bumiputera 1 1965-2020, anjuran Majlis Perundingan Melayu MPM di Ibu Negara siang tadi. Turut hadir Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razi Jidin, Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mustafa Muhammad. Dalam pada itu, setelah meneliti beberapa resolusi Kongres Ekonomi Bumiputera 1 yang dikemukakan oleh MPM hari ini, Perdana Menteri bersetuju meletakkan hal ehwal Bumiputera di bawah Jabatan Perdana Menteri. Komitmen kerajaan masih teguh dan saya nak sebutkan komitmen kerajaan Perikatan Nasional tentu lebih teguh daripada teguh terhadap usaha untuk melaksanakan agenda Bumiputeranya. Sebagaimana yang telah dapat dilihat melalui usaha memperkasakan modal insan Bumiputera dan usaha untuk meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam semua sektor ekonomi. Kongres Ekonomi Bumiputera 1 menggariskan 13 resolusi iaitu bagi memperkasakan semula Bumiputera selain menterjemahkan semua peluang dan hak dengan lebih bijaksana. Selain itu, kerajaan bersama semua pemegang taruh Bumiputera perlu sepakat bertindak secara kolektif memaju dan memakmurkan Bumiputera secara adil dan seksama tanpa mempertikaikan atau merampas hak dan kepentingan pihak lain.